Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ashraqal badru alaina fahtafat minhul buduru misla husnika ma ra'ayna qattu ya wajhas sururi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillah, hari ini anda bersama dengan saya Da'i Aiman dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Apa khabar para penonton sekalian? Harap semuanya dalam keadaan baik-baik dan sihat sejahtera. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Alhamdulillah, pada hari ini kita nak membicarakan satu topik yang cukup menarik. Dengan kata berkaitan dengan ibu. Sahabat-sahabat sekalian, kalau kita melihatkan firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Yang mana dan Tuhan telah merintahkan supaya kamu jangan menyembah selain pada Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Namun persoalan yang kita nak bawa pada hari ini, di sana ibu, di sini suami. Siapa yang perlu diberi perhatian lebih dan siapa yang perlu diutamakan? Oleh sebab itu, kita bawakan kepada anda Al-Fadhil Ustaz Yaakob Yusrop. Khabar Ustaz? Baik, Alhamdulillah. Pening juga tu Ustaz ya. Tambah pula Ustaz bukan setakat ada ibu dan ayah, ada ibu bapa mertua kali dua Ustaz ya. Kali dua. Jadi pada hari ini topik kita cukup menarik. Kepada para penonton mungkin nak mengajukan soalan, boleh terus ke Facebook Tanyalah Ustaz TV3 dan insya-Allah Al-Fadhil Ustaz akan menjawab persoalan itu. Ya, baik, kepada para penonton sekalian, anda semua dah bersedia? Jadi sebagai mukadimah Ustaz, topik perbincangan kita pada hari ini cukup menarik. Dua-dua kita boleh mendapat ganjaran syurga. Persoalannya, siapa yang perlu diutamakan dalam topik di sana ibu, di sini suami? Tafadhal Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah banu nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Yang saya hormati sahabat saya Aiman, dan tak dilupakan kepada semua rakan-rakan penonton Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan dan manfaat untuk pertemuan kita pada pagi ini, insya-Allah. Baik, satu perbincangan tajuk yang sangat baik untuk kita sama-sama mengambil kebaikan, yang saya rasa menjadi dilema kepada semua orang lah. Menjadi benda yang sangat susah untuk kita nak tentukan mana yang betul dan mana yang salah.
Even kalau kita sendiri pun yang berhadapan, saya yakin benda tu pertimbangan yang kadang-kadang mungkin salah dan betul itu menjadi satu benda yang kita sangat trauma. Jadi dalam Islam, ibu ini adalah syurga kita, dan kepada seorang isteri, suami itu juga adalah syurganya yang wajib ditaati. Maka pagi ini kita bukan nak meletakkan pilihan mana yang kita kena pilih, kita nak letakkan kedua-duanya adalah dambaan syurga yang kita akan jadikan dia sebagai laluan. Kita nak berusaha menarik rambut dalam tepung tak selera, rambut pun tidak putus. Kurang-kurang tepung boleh buat cokodok kan? Jangan kita bazirkan. Maka jangan bazirkan dari segi kewarasan akal untuk kita duduk di atas jalan laluan syarak yang benar berdasarkan daripada apa yang dibahaskan oleh para ulama. InsyaAllah pagi ini kita akan tuntaskan bersama. Tuan-tuan jangan pergi mana-mana, ambil manfaat sebaiknya, sebab tanggungjawab ni bukan pada tuan-tuan saja, saya pun sama, dan kita memikul tanggungjawab itu kebersamaan. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkatan insya-Allah. Masya-Allah. Nak pilih yang kiri ke nak pilih yang kanan? Bak kata Ustaz tadi, kita pilih dua-dua jadi dambaan syurga. Kalau kita melihatkan Allah SWT berfirman, wa wassaynal insana biwalidaini hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidaik. Maknanya tuan-tuan, Allah SWT berfirman, dan kami perintahkan kepada manusia, kepada kedua ibu, berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Ibu telah mengandungkannya dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah, sehingga ke akhir ayat. Jadi ayat ini jelas menunjukkan bahawa besarnya pengorbanan ibu, tapi tak kurangnya pengorbanan suami. Sebelum kita nak mengupas dengan lebih lanjut Ustaz, kita nak tahu apa sebenarnya tanggungjawab seorang isteri itu sendiri Ustaz. Baik, terima kasih kepada Da'i Aiman dan juga rakan-rakan penonton Tanyalah Ustaz. Soalan dia tentang bagaimana tanggungjawab seorang isteri dan juga sebagai seorang anak itu sendiri Ustaz. Baik, bila sebut tentang tanggungjawab, minta maaf saya duk tengok tadi soalan ingatkan ke depan ni. Tentang tanggungjawab kita kena faham. Nabi SAW sebut dalam satu hadis, andailah boleh untuk diperintahkan kepada seorang isteri itu untuk sujud, maka selayaknya sujud itu diberikan kepada seorang suami daripada seorang isteri. Maksudnya Nabi kata besarnya tahap ketaatan yang perlu kepada seorang isteri itu kepada suami. Dan sehingga kan Nabi kata kalaulah sujud itu adalah satu perintah yang dibolehkan, maka Nabi tak suruh buat. Nabi kata kena dengar cakap betul-betul. Selagi mana apa tidak bercanggah dengan syariat. Maka ukuran ketaatan itu adalah ukuran yang besar. Dia bukan dari segi percakapan, tapi dalam soal pelaksanaan. Imam Al-Ghazali sebut di antara tanda takwanya seseorang itu kepada Allah adalah dengan sandarannya yang pertama taat kepada perintah Allah. Maka taat pada perintah Allah ni bukanlah semata-mata kepada kita ikut syariat Allah semata-mata, termasuk daripada sekalian perintah-perintah yang disebut oleh baginda Nabi SAW. Tadi Iman baca surah Luqman ayat 13, 14. Betul, daripada surah 14. berkaitan dengan Allah memerintahkan kita untuk melakukan ketaatan, kewajipan kepada ibu ayah kita. Sebab apa? Mak tu hamalat wahnan ala wahnin wa fisal fi amain. 2 tahun dia memberikan susu kepada kita dalam keadaan yang penuh kesusahan. Maka seorang suami taat kepada ibu dan ayah, dia punya ikatannya sampai kiamat. Tak ada, sampai kahwin pun wajib kena taat. Tetapi kepada seorang isteri itu berpindah kepada suami, tapi ada pun dari segi tanggungjawab untuk ambil berat tentang ibu dan ayahnya, wajib kena ada juga. Sebab apa? Tidak terputus sanad di antara kita sebagai seorang anak kepada mak dan ayah. Maka pada seorang isteri letakkan ketaatan itu, keutamaan selepas berkahwin ada kepada suami. Adapun suami tidak pernah putus dengan mak ayah sampai bila-bila. Itu dia kena tahu tu orang lelaki tu kan. Bila dah berkahwin, tak ada pula 50-50. Kita kena letakkan keutamaan kepada kedua ibu bapa. Baik, kita nak raikan soalan sahabat kita di Facebook bersama dengan Mas Ripah Nur Jamain. Assalamualaikum Ustaz dan Dai serta semua kru Tanyalah Ustaz. Soalan pertama, bagaimanakah garis panduan serta tahap ketaatan seorang isteri kepada suami dan ketaatan pada ibu kandung juga kepada ibu mertua? Yang kedua,
sebagai seorang anak, adakah berdosa dan dianggap anak derhaka jika mendengar kata suami kerana tiada keizinan untuk menjaga ibu yang telah tua dan uzur tinggal bersama dengan mereka? Dalam situasi begini, yang mana satukah kunci syurga bagi seorang wanita? Uish, awal-awal lagi soalan ni dah pening dah, Ustaz. Silakan. Okey, baik. Kita respon kepada soalan daripada Puan Masrifah Nur Jama'in. Soalan yang baik untuk pembuka bicara kita berkaitan apakah garis panduan serta tahap ketaatan yang perlu seorang isteri itu buat kepada suaminya berbanding dengan mak ayah ataupun mertuanya. Baik, tadi kita sebutkan hadis berkaitan, Nabi kata apa? Lau kunta amrin ahadan an yasjuda li ahadin li amartu mar'ata an tasjuda li zawjiha. Dia kata apa? Jikalau aku boleh menyuruh seorang sujud kepada seorang, nescaya telah aku perintahkan pada isteri untuk sujud pada suaminya. Itu yang pertama, tanda aras dia. Tu tahap taatan dia, suami ni habis meta, tak ada perbincangan, wajib kena taat. Tahap dia mana? Indikator dia apa? Selagi mana tak bercanggah dengan syariat. Saya ulang, selagi mana tak bercanggah dengan syariat. Bercanggah dengan syariat, that's the red flag untuk kita berhenti daripada ikut. Contohnya, suami kita tak benarkan solat, maka tak wajib taat. Suami kita kata, okey, awak lepas ni keluar rumah kena free hair, tak wajib taat. Kan? Suami kita tak benarkan kita berpuasa, tak wajib taat. Maka red flag dia apa? Adalah pada selagi tak bercanggah dengan syariat. Suami tak benarkan kita pergi shopping, ada sale mas contohnya, itu tak ada masalah, wajib kena taat. Suami tak benarkan kita pergi pampir, kan? Oh, sayang abang sayang mengidam nak pergi pampir. Kalau suami tak izinkan, maka bersabit pada hiburan, maka wajib kena taat. Maka tanda aras dia apa? Selagi tak bercanggah dengan syariat, maka pegang hal itu. Soalan kedua berkaitan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tadi, kalau anak seorang nak jaga, anak, Ustaz. Anak nak jaga seorang ibu, tapi suami tak izinkan. Maksudnya keadaan kita kena faham, bagus pada soalan ni, dia terus spesifik. Ibu yang telah tua dan uzur. Maksudnya suami ni Allahumma, adakah dosa dianggap? Tak ada. Suami tak bagi keizinan untuk pergi jaga. Baik, tengok yang ni dijawab oleh para ulama dah lama dah. Dalam mazhab Syafi'i disebut dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami wa adillatuhu, jilid yang ke-7. Disebut apa? Melarang mazhab Syafi'i kata apa? Melarang isteri untuk menziarahi ibu bapanya sekiranya mereka dalam keadaan sakit. Diletakkan darurahnya ataupun illahnya di situ adalah dalam keadaan sakit dan ataupun pengebumian ataupun keadaan-keadaan yang mendesak. Maksudnya benda yang memang perlu. Nah, yang betul-betul, bukan mak sepanggil balik sebab buat cokodok lebih teringat ke anak, tak boleh. Dengan syarat mestilah sakit, benda yang mendesak ataupun melibatkan kematian, maka disebutkan dibolehkan. Walaupun suami tak benar, dibolehkan dengan syarat. Jangan menggunakan modal ni, hampa kerak video ni kata tengok abang boleh je sayang ikut. Tak, dengan syarat mestilah dia melibatkan pada sakit, darurat ataupun melibatkan pada kematian, sebab boleh menjadikan putusnya silaturahim. Ni saya bagi ni detail dalam kitab Fiqh Al-Islami jilid yang ke-7 muka surat 324, itu detail. Yang kedua disebut dalam kitab Al-Bahr Ar-Ra'iq, jika bapa isteri sedang sakit, bapa maksudnya mak ataupun ayah, isteri sedang sakit, atau seumpamanya. Apa makna seumpamanya? Benda yang melibatkan pada mudarat. Akal kita tahu benda tu mudarat ke tidak. Mak panggil balik sebab apa? Nak pergi mengai ikan karing belakang rumah contohnya. Ikan puyuh, tak boleh. Ni musim candak sotong, so mak ajak balik pi candak sotong, tak boleh. Ni si melibatkan seumpamanya, itu adalah benda-benda sakit dan ke atas, benda-benda yang melibatkan darurah, dan tiada berhajat kepada khidmatnya. Dia sangat berhajat kepada khidmat anak, sedangkan suami melarang, maka hendaklah isteri melanggar larangan tersebut. Disebut dalam kitab Bahr Ar-Ra'iq jilid yang keempat muka surat 212. Ini saya bagi detail agar tak berlaku perbahasan. Cuma dalam bab ni, suami jangan jadi orang hantu raya sangat. Ingat, isteri yang kita ambil, yang kita nikahi itu, siapa yang besarkan dia? Kita nikah dengan dia umur 20 tahun. Siapa yang jaga isteri kita dulu 20 tahun itu? Makan, minum, pakai, berak, kencing, susu, semua mak mentua dengan pak mentua kita lah. Berlaku zalimnya kita tak benarkan isteri nak balik jaga mak ayah dia
dalam keadaan itu maka tuan-tuan dah melanggar salah satu syariat, yakni untuk jaga hubungan silaturahim dengan mak ayah. Tuan-tuan wajib jawab hadapan Allah. Dari segi hukum disebut dalam Jabatan Mufti Wilayah Sukutan dah sebutkan satu bayan linas, haram dan berdosa besar suami yang melarang tanpa sebab isteri untuk balik ziarah mak ayah dia. Maka dalam bab ni bertimbang rasa, janganlah kita mementingkan diri sendiri. Apa jua perbalahan rasa dan tak best ataupun kita bergaduh dengan mak ayah pun, anak dia, isteri kita kena benarkan, kerana itu adalah satu bentuk syariat. Wah, suami ni kena rasa bersyukur lah Ustaz, dapat isteri yang nak jaga mak ayah. Mana tahu satu hari nanti dia jaga juga mak ayah kita kan. Baik Ustaz, selepas ini ada suami ni, dia tengok isteri dia macam lain macam je kat office tu, berhenti kerja lah. Perlu tak isteri ikut arahan suami tadi? Para penonton nak tahu jawapannya, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Para penonton sekalian, terima kasih kerana bersama dengan kita pada hari ini. Jangan lupa like dan share Facebook Tanyalah Ustaz TV3 agar lebih ramai yang mendapat manfaat daripada pertemuan kita pada hari ini. Baik, Ustaz, tadi kita dah bincang dah satu perkara berkaitan dengan dua-dua baik. Ya, kita jaga mak baik dan kita taat kepada suami pun baik. Tapi yang mana perlu diberi keutamaan? Dan soalan kita sebelum rehat tadi Ustaz, yang mana Ustaz sebut semua benda, orang kata tak boleh bincang dah. Semua benda kita kena taat kepada suami selagi mana tidak melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi masalahnya Ustaz, si suami ni, awak ni asyik kerja je, ya. Bila nak awak nak layan saya kat rumah ni, awak berhenti kerja lah. Alamak, macam mana ni Ustaz? Suami gaji tak adalah besar mana nak banding dengan isteri. Adakah isteri kena berhenti kerja Ustaz? Baik, yang ni disebutkan dalam mazhab Syafi'i, jumhur ulama mengatakan apabila perintah suami dalam bab pekerjaan pada isteri itu, kalau suami perintahkan untuk berhenti, maka wajib kena berhenti dari segi hukum. Dari segi hukum. Cuma dalam bab ni saya yakin ruangnya masih luas terbentang. Suami ini biasanya sangat lembut, dengan syarat kita berbincang dengan cara yang baik. Memang elok kata abang, bolehlah izinkan saya kerja, secara tak langsung boleh bantu ekonomi rumah tangga kan. Ni apa ni, kadang-kadang setiap bulan kereta, rumah dan sebagainya pun cukup-cukup je kan. Barang lebih ni tak boleh nak bagi kat mak, tak boleh duit anak-anak, tak boleh nak beli benda-benda yang dia nak kadang-kadang. Maka perbincangan itu akan bawa kepada benda yang baik. Dalam Al-Quran sebut, Allah ajarkan kita apa-apa benda bermesyuarat agar wujudnya toleransi. Saya yakin para suami ni pun tak ada lah panggil huduh sangat kan? Betul. Suami ni ego je, jangan dicabar. Maksudnya bila isteri dia kerja lebih besar gajinya, so benda-benda tu akan memeringkan peranan. Tapi selagi mana kalau kita kerja tanggungjawab di rumah, kita boleh usahakan orang kata connect the dot, ada win-win situation, insya-Allah kot. Cuma saya bagi tahu dekat isteri saya, nak berkahwin, saya bagi tahu nak belajarlah tinggi mana pun. Saya suka untuk biar saya yang sibuk bekerja, untuk dia biar duduk dengan anak-anak. Tu memang saya sebut sebelum kahwin pun. Tu isteri saya sekarang, sampai sekarang dah anak 6 orang pun isteri saya masih belajar. Masih belajar. Buat first degree, buat second degree. Kerana kami target sama-sama habiskan master. Kita bincang benda tu, boleh buat bincang. Jadi saya rasa untuk kapasiti saya mampu untuk menyara keluarga saya. Maka tuan-tuan dalam bab ni apa pun berbincang. Dari segi hukum, haram. Tu jelas. Kecuali apabila bersabit dengan keadaan kalaulah sampai peringkat tak ada langsung dah sumber rezeki di rumah, seperti mana yang berlaku pada Nabi, seorang Rasul yang mana diberikan penyakit sopok ataupun penyakit kulit yang begitu lama pada tubuh badan sehingga kan tak ada makanan pada dalam rumah. Maka disebut riwayat bagaimana isteri dia keluar tanpa izin suami untuk jual ataupun bekerja. Ini sampai tak ada sangat ni, jual ikatan rambut, sanggul rambut itu. Maka pada keadaan yang darurah itu maka dibenarkan. Tapi jangan ambil kepada jalan darurah, wajib kena ikut daripada tertibnya terlebih dahulu. Tak ada masalah apa. Dia kata, Ustaz, saya geram lah nafkah saya cuma 100 suami. 100 lah kamu kena hadap Ustaz.
kan. Sebab ingat wanita-wanita di luar sana, Nabi sebut dalam satu hadis dari Imam Ahmad, Nabi kata apa? Jika seorang isteri menunaikan solat, memelihara kemaluan daripada zina, berpuasa pada bulan Ramadan, mentaati suaminya, maka akan dimasukkan dia, akan dimaklumkan kepada di hari akhirat kelak, masuklah kamu ke dalam mana-mana pintu syurga yang kamu kehendaki. Maksudnya, korban saya, keinginan di atas dunia ni, nak kerja, nak sekian-sekian benda, bila suami perintahkan, maka sabar, mungkin 40 tahun lepas tu kita mati. Maksimum 50 tahun lah kot. Kalau kahwin umur 20, 70, mungkin dah arwah kita. 63 tu dah umur subsidi kat atas dah tu. Kan? Maka sabar sekejap, maka Allah akan memberikan bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Negara akhirat yang bersifat kekal abadi. Kadang suami ni tak faham ketika tu. Tepuk-tepuk dia sikit, embuih-embuih dia sikit, kan, peluk-peluk dia sikit, pegang-pegang tangan, gosok-gosok sikit, insya-Allah dia akan baik. Tak ada suami yang makan tebuan pagi-pagi. Kan? 3 line depa pun, 7 line pun. Percayalah kalau dengan isteri ni, biasa isteri lebih besar line-nya. Kalau kena dengan cara untuk kita berbincang dan bermuamalah dengan baik, insya-Allah. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, isteri kena taat suami Ustaz. Dan bagaimana pula si suami ini perlu mentaati mak ayah mertua ni? Jadi mungkin isteri ni perlu memberi pendidikan kepada ataupun menasihati suami itu untuk mentaati mak ayah mertua itu sendiri. Baik Ustaz, sahabat kita di Facebook ada satu soalan menarik. Bagaimana pula kita sebagai ibu bapa untuk memahami bahawa sebaik anak perempuan itu sudah menjadi isteri, maka kewajipan dan ketaatan harus kepada suaminya terlebih dahulu. Adakah di sini teguran dan nasihat harus diingatkan berulang kali? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih pada Kak Jura kita atas soalan yang baik berkaitan macam mana bahasa mana, macam mana nak fahamkan anak kita lepas kahwin dengan menantu kita, suami dia tu, wajib ketaatan tu berpindah. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini disebut dalam Imam Al-Hakim, sanad hadis adalah sanad hadis yang sahih. Aisyah katanya kepada Rasulullah, siapakah yang paling besar haknya ke atas seorang perempuan? Maka jawab Nabi SAW, jika dia berkahwin maka suaminya yang pertama. Ini hadis ni sama macam yang sahabat tanya, siapakah orang yang paling aku kena taat? Nabi kata mak baru ayah. Nabi kata ni yang pertama adalah suaminya. Aku bertanya lagi, siapakah yang paling besar haknya ke atas seorang lelaki? Kalau atas orang perempuan itu kepada suami, dan ke atas seorang lelaki itu haknya adalah ibu. Tuan-tuan cuba tengok bagaimana Allah memberikan kecantikan kepada kita ketika mana seorang isteri mentaati seorang suami, maka Allah akan memberikan kebaikannya, nanti anak-anak akan taat kepada dia. Dia reflect dia reflect. Dia macam cycle je. Tuan-tuan buat perangai huduh dengan suami, Allah akan huduhkan perangai anak, dia akan sibuk daripada main untuk taat kepada kita balik. It's how, it's not what you give you get back, what you give you get more. Sebab tu apa pendidikan yang perlu lepas je anak menikah, keutamaan dah berpindah tu kena maklum kepada anak-anak. Kena pesan kepada anak buat ni. Walaupun dia tak, anak kita dah besar panjang, kena. Sebab tu sebaik-baiknya dalam khutbah nikah ni, ayah perempuan, pengantin perempuan elok bagi. Dia tak ada syarat-syarat macam khutbah Jumaat. Dia ada syarat-syarat yang sampai terbatal. Tak ada apa batal lah. Khutbah tu simple je. Buat puji-pujian kepada Allah, selawat atas Nabi, terus bagi pesanan. Bahasa Kedah boleh. Kak Long, abang, bahasa mudah. Kak Long, ni abah nak pesan. Walau betul, okey, tak apa. Abah nak pesan yang pertama, ingat lepas kahwin Kak Long, dengar cakap suami. Lok-lak tahu mana pun suami hang, wajib dengar. Apa pesan macam tu? Macam pesan kampung-kampung pun tak ada masalah. Khutbah nikah tu Ustaz. Khutbah nikah ni. Sebab tu saya kalau orang panggil dalam majlis, kalau pernikahan saya kata boleh tak kalau ayah sendiri ataupun abang bagi pesan. Kalau tak ada, kita kalau depa ada orang memang dia tak boleh. Suruh cakap ya terus tak keluar. Kan, tak apalah. Maka sebab apa? Sebab pesanan waktu itulah yang paling dekat di hati, dan itulah kali terakhir nak berpindah geran dah. Maka pesanlah. Pesan sempoi-sempoi je. Along, yang pertama abah nak pesan, abah sayang Kak Along. Habis meta. Sayang sungguh-sungguh saya khutbah untuk adik saya nangis. Nangis sebab saya rasa tu, walaupun ayah saya masih ada, tapi saya rasa ni adik aku yang duduk dengan aku lama, tiba-tiba ada orang nak ambil dia. Nak bagi. Kita rasa ya Allah tanggungjawab. Saya dengan staff-staff saya kadang kita nangis. Tak tahu. Dia cayam sangat siapa tahu. Memang kalau dengan staff, kadang-kadang staff yang lama dengan saya, staff-staff saya ni memang macam adik-adik. Daripada nak kahwin saya rasa lebih 20-30 orang dari saya tolong bantu untuk nikahkan. Jadi kadang-kadang dengan staff ni nangis kita, Ustaz.
Sebab kita rasa walaupun bukan sebagai ayah, apatah lagi ayah, maka sebab tu saya mengajaklah ibu ayah-ayah yang ada di luar sana yang ada anak perempuan, bacalah sikit teks-teks nikah ataupun kita tulis siapa benda kita nak pesan. Taat kepada suami dia melebihi segalanya selagi tak bercanggah dengan syariat. Minta jaga solat, jaga marah diri, kan? Kalau suami tak izin keluar, jangan keluar. Berbincang. Kita pun pesan, waktu tu lah pesan kat menantu kita, "Woi menantu." Contoh kasar lah. Habis ya waktu tu tak tukar gerangi. Tahu boleh "Hei ni. menantu, dengar ni, pak nak abang." Kan? Yang pertama, jangan buat sekian-sekian. Yang kedua, jangan buat sekian-sekian. Berhenti isap rokok. Anak mampu zuang dah dengan anak-anakku. Direct. Patut tu lah nak pesan. Ni dak. Tak bagi Tok Imam. Tok Imam tu tak tahu apa, dia baca buku je lah. Tak salah, tak salah. Tapi alangkah baiknya, alangkah indahnya kalau ayah-ayah sendiri yang memberikan nasihat. Pegang tangan anak. Tangan kanan pegang tangan anak kita. Tangan kiri pegang tangan bakal menantu kita. Tuan-tuan ambil feel tu, try rasa, Masya Allah sangat hebat. Saya tak ada anak perempuan, tuan-tuan. Anak saya semua lelaki, latu-latu 6 orang. Kan? Tak ada pengalaman tu, tapi percayalah, saya yakin kalau lah Allah takdirkan anak saya nak nikah, saya akan minta izin untuk biar saya yang nak memberikan nasihat. Kerana saya yakin saya dah melalui banyak kesalahan dalam dunia ni, saya tak mahu kesalahan sama berlaku pada dia. Dan saya nak dia jadi seorang suami yang paling bertanggungjawab dan seorang anak yang akan memikul bukan takat saya dan isteri saya sebagai seorang ibu dan ayah, tetapi ambillah bakal mertuanya juga sebagai ibu ayah yang menjadi kelangsungan keutamaan dalam kehidupannya, sebagai junjungan untuk dia memikul sebagai seorang menantu kepada seorang ayah dan ibu, insya-Allah. Ui, tak ada nak nikah teriak dulu Ustaz kalau macam tu kan. Pegang. Pegang sungguh-sungguh tu, bagi pesan kepada mereka. Tapi tadi Ustaz sebut tentang bagaimana seorang ibu nak kena fahamkan anak perempuan dia untuk taat kepada suami. Kalau patah balik macam mana Ustaz? Kalau anak perempuan ni sendiri nak bagi faham kat mak, orang tak boleh nak balik selalu mak, suami kerja. Lebihkanlah suami tu. Macam mana ni seorang anak perempuan ni nak fahamkan mak pula, dia terbalik macam tu. Macam mana Ustaz? Dia cabaran yang paling susah adalah nak berdakwah kepada yang terdekat. Apatah lagi seorang anak kepada mak dan ayah ni, mak ayah dari ego dia sendiri. Cuma percayalah, cakap dengan cara yang baik, maklumkan dengan cara yang baik, InsyaAllah mereka akan faham. Lambat atau cepat. Tetapi kalau tak faham juga, maka tetap ketaatan kita kepada suami menjadi prioriti ataupun keutamaan. Tak apa, slowly but surely mak kita akan faham, ayah kita akan faham. Dia bukan tak ni sangat, kadang-kadang salah kita juga tak ambil berat langsung. Setahun tak balik, apa benda, dah lah tak balik. Callnya 14 tahun sekali. Kan? Telefon ni pegang lebih 6 jam sehari. Try check. Tuan-tuan tengok screen time kita. Kan dia ada kat telefon saya, dia tunjukkan berapa screen time kita. Lebih 6 jam, takkan seminit nak call kedekut sangat. Kredit habis sampai mana sangat. Orang boleh beli barang dekat online platform ni sampai postman tu hafal alamat rumah. Tahu dah mesti maklum ni punya. Maka takkanlah call mak ayah menjadi satu. Jadi kadang-kadang mak ayah tak faham sebab salah kita juga. Maka kalau dia tak faham juga, itulah usaha kita, dakwah kita, usaha kita, pahala kita, sabar kita untuk fahamkan dia. Video call pun boleh Ya, Ustaz? video call lah. Janganlah sampai tak ada langsung kita. Ramai orang duk kata, Ustaz, semua kami tak faham. Tanya balik. Bila last kita call dia? Bila last? Tuan-tuan ambil berat pasal dia. Bila last bagi hadiah kat dia? Tuan-tuan kena ingat dalam psikologi, dalam kitaran psikologi, pendidikan dalam diri manusia ni, semakin tua dia, semakin kuat, semakin fragile dia dalam merajuk. Betul. Orang tua-tua ni makin kuat merajuk. Bukan budak-budak tu Ustaz? Bukan. Sebab tu kita ada urus rumah orang tua-tua ni, Ustaz. Saya terang kata, jaga budak 5 orang lebih mudah daripada jaga orang tua-tua seorang. Betul, sebab orang tua-tua ni kuat merajuk, jangan buat main. Dia punya tarik muka 2 kupang, muka com tu kadang-kadang. Tua-tua nampak uduh, tapi dia buat. Maka, tuan-tuan, ingat kita akan tua, maka sabar dengan mak ayah. Moga anak-anak kita Allah bagi sabar dengan kita pula, insya-Allah. Maknanya inilah dia, dalam kesabaran seorang anak tu Ustaz, sambil-sambil masak tu buat video call dengan mak. Kan? Mak, ni nak berbuah apa pula lepas ni? Nak berbuah apa pula lepas ni kan? Maknanya tak ada penghalang. Kita boleh buat video call dan sebagainya Ustaz. Kita nak tanya berkaitan dengan kehidupan kita dalam rumah tangga lagi selepas ini para penonton. Jangan ke mana-mana, kita berehat seketika, kembali selepas ini. Kembali
dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Topik perbincangan yang cukup menarik berkaitan dengan di sana ibu, di sini suami, yang mana perlu diberi keutamaan. Okey, baik para penonton sekalian. Sebelum rehat tadi, Al-Fadhil Ustaz telah menyebutkan tentang khutbah waktu nikah tu Ustaz. Kalaulah ayah sendiri yang dapat bagi pesanan kepada anak tu, yelah Ustaz, bela daripada kecil kan sampai ke besar ni nak serahkan kepada lelaki lain. Tak mana-mana lelaki pula nak menikahi anak kita. Kita tak tahu okey ke tidak suami itu kan. Jadi kita menyampaikan khutbah dengan penuh jiwa dan emosi. Tapi sekarang ni Ustaz, kita nak cerita pula tentang sahabat kita ni, Intan Zurina Abdul Razak. Dia nak tanya, Ustaz, silibus khusus kahwin dan tazkirah pendek sebelum akad nikah jarang membicarakan isu ini. Jadi apa pendapat Ustaz? Baik, terima kasih kepada Da'i Aiman dan rakan-rakan penonton Tanyalah Ustaz yang masih setia bersama. Subhanallah. Tuan-tuan, tadi kita tengok ramai orang yang menonton, subhanallah, mencecah 2,500 orang. Jadi bila iklan, biasalah iklannya mereka pun tereklankan diri, terkeluar mungkin. Jadi saya nak mengajak tuan-tuan dengan satu syiar yang baik untuk pagi ni. Kita pakat buat kebaikan, tuan-tuan bantu saya sebarkan link-link yang ada. Tekan butang share untuk rekod. Kita dah berbelah tahun berjalan program Tanyalah Ustaz ni, tak ada orang yang patah jari lagi lah tekan butang share. Jadi sebarkanlah kebaikan. Mungkin dengan sebab tuan-tuan sebarkan live pada pagi ni, Allah memudahkan dapat suami kiriman Tuhan yang lembut hatinya. Allah bagi isteri yang Masya Allah taat pada perintah suami. Allah bagi mak ayah yang memahami. Jadi semua kita ada masalah, maka kita selesaikan masalah dengan sebarkan kebaikan. Jadi pagi ini pakar-pakar sebar ada 2,300 orang yang sedang menonton, dan saya yakin di depan kaca TV jauh lebih ramai. Saya tak suruh tuan-tuan share, ambil TV buat keluar share depan rumah tak, tapi tekan masuk ke dalam link FB kita dan bantu sebar-sebar ke dalam grup WhatsApp yang ada. Kan pakat sebar seorang tiga share dah boleh banyak mana, mungkin dah di 6,000 orang dapat kebaikan. Jadi easy as that lah untuk sebar kebaikan. Baik, kita sentuh sikit berkaitan silibus khusus perkahwinan. Alhamdulillah, di Malaysia ni satu-satu negara di dunia yang mewajibkan kena masuk khusus kahwin sebelum berkahwin. Di tempat lain tak ada. Saya duduk di Mesir pun tak ada, di Arab Saudi pun tak ada. Nak menikah pakai menikah, masuk dalam keadaan dunia perkahwinan tanpa ilmu. Baik, cuma sedikit saya rasa penambah baikan yang boleh berlaku dibuat dalam silibus khusus perkahwinan ni. Ada beberapa benda lah. Saya rasa kalau lah saya boleh bercakap dengan orang berautoriti, saya nak sebut benda tu. Jadi tuan-tuan bantu saya sebarkan pada pagi ni. Yang pertama, dalam silibus pernikahan ni, khusus kahwin ni, kalau boleh ditambah yang pertama, soal ekonomi. Sebab kes penceraian di antara yang paling tinggi adalah disebabkan faktor ekonomi. Paling major mistake yang berlaku dalam pasangan anak muda, tolong bagi pendidikan dalam khusus kahwin. Siapa-siapa yang menjadi tenaga pengajar, bila buat khusus kahwin ni, mereka tak sentuh pun buat kenduri, jangan buat pembaziran. Betul Ustaz. Ustaz tahu tak berapa banyak orang yang terpaksa buat loan, yang habiskan simpanan 10 tahun punya simpanan, habis untuk sehari, untuk apa? Kenduri je. Sedang kenduri tu Ustaz ingat tak kenduri 20 tahun Ustaz pergi dulu? Tak ingat. Tak ingat. Makan apa tak ingat. Apa-apa tak ingat. Tapi siapa yang berhutang 20-30 ribu sebab nak buat walimatul arus yang paling meriah, yang paling grand itu, dia terpaksa menanggung beban hutang yang banyak. Baru ni seorang staff saya jumpa dia tu, Ustaz, saya nak kahwin bulan 12. Saya kata berapa bajet? Dia kata bajet saya dalam 20 ribu, bakal isteri saya pun 20 ribu. Dua-dua staff saya. Saya kata okey, buat macam ni. Jangan buat kenduri kat mana-mana, bincang dengan mak ayah. Kalau tak ada, mai saya pergi jumpa dengan mak ayah. Dua-dua buat kenduri kat Madat je. Buat kenduri kat tempat kita. Lembu saya sembelih. Tak apa, saya buat keluar duit lembu, tak apa, RM3,000. Staff saya yang lain, saya minta hari cuti, jom kita pakai gotong royong, pergi sembelih, kita masak lembu, bayar kat tukang masak 500. Untuk berapa? 2,500 orang makan. Kawan ni 1,500, kawan ni 1,000. Settle. Tempat buat keluar lah. Dewan patut sewa RM2,000-3,000. Fotografer, kita ada studio, panggil staff studio, bayar 200-300 untuk tolong ambil gambar. Nak menyerap macam penguin boleh, nak lompat atas air. Buatlah macam mana pun, dah halal syarak. Kira-kira balik Ustaz, daripada 40,000 yang diperuntukkan tadi, kalau buat di tempat yang boleh ada penjimatan, gabungkan jelas sekali, dua-dua duduk Kedah saya rasa. Bukan nak panggil orang Afrika Selatan pun. Yang gatal nak buat hak seorang kat Sungai Petani, seorang kat Kuala Kedah, gabungkan. Dia kata, Ustaz, payah lagi mak ayah. Mai saya pergi cakap dengan mak ayah. Saya kata, 40,000 ni makcik, 10,000 buat kenduri. Ambil 15,000 lah. 15,000 buat kenduri. 25,000 dia boleh buat deposit untuk rumah.
Oh. Kenapa nak bebankan 40,000 habis sehari? Ingat senang nak simpan 40,000 dengan inflasi hari ini. Maka tolong dalam kursus perkahwinan sentuh bab ekonomi, tekan kepada anak muda jangan bazar. Kalau nak jimat buat kenduri bulan puasa. Bagi orang 50,000 pun tak apa mai. Kan? Tak wajib makan pergi kenduri. Cuma nampak kedekut tidur masin. Yang kedua cuba sentuh dalam bab batin ni. Tuan-tuan, abang ipar saya adalah hakim mahkamah syariah. Saya pernah tanya dengan dia antara punca-punca perceraian yang paling tinggi. Sebab tu kena ikut statistik. Khusus perkahwinan cuba ikut statistik penceraian, ikut untuk penyelesaian di situ. Banyak orang yang ada masalah bab batin tapi duk belagak buat tak tahu. Maka tolong, benda ni agak sensitif tapi masing-masing tahulah tahap kemampuan kesihatan batin dia. Kalau ada masalah batin, pilih cari banyak alternatif hari ni. Rawatan moden ada, rawatan tradisional ada, usahakan. Jangan dibiarkan. Kerana benda ini Nabi sebut dalam hadis, hak yang perlu jaga adalah dalam bab batin suami dan isteri. Ya? Yang ketiga, dalam bab sihir. Bukan nak suruh ajak bab sihir ni, tak, bukan nak suruh jadi perubatan Islam, tapi sentuh juga wujudnya jin yang namanya bangsa Ad-Dasim. Memang dia tugas dia untuk kacau rumah tangga orang. Begitu banyak kes yang kita jumpa. Demi Allah Ustaz, banyak gila kes yang pasangan baru kahwin ataupun dah lama kahwin diuji dengan masalah bangsa Dasim ni, sama ada disihir ataupun diuji bukan orang sihir, jin tu saja gatai. Orang dah pergi gatai merla, pergi kacau juga. Tak ada orang kacau, tak ada orang hantar, tapi dia ada jin asyik yang dia pergi dan dia kacau masalah rumah tangga. Tengok jadi benci, rasa nak marah, benda-benda kecil, stokin tinggal tepi pintu pun boleh bergaduh sampai bercerai. Maka kena cek, kadang-kadang mungkin ada unsur-unsur ini. Bukan nak suruh jadi pengamal perubatan Islam, tapi ada pendinding diri. Prevention is better than cure, itu dah cukup. Ada antivirus, itu dah lebih baik. Yang keempat, kawalan emosi. Kan? Kena ajak untuk kawal emosi ni. Banyak hari ni dengan depression yang berlaku, data menunjukkan 2/10 daripada rakyat Malaysia menghadapi masalah depression. Ini daripada psikologi. Dan yang kelima, dalam bab nafkah dan tanggungjawab, kena tekan betul ikat bakal suami, nafkah tolong bagi. Ramai gila hak menonton ni, ramai mana yang kita tengok yang tak berkenal, yang suami tak bagi nafkah, betul tak? Itu ustaz, suami saya bagi je benda-benda, dia beli je kat saya benda-benda lain, nafkah kena bagi, wajib. Suami saya rasa cukup, bukan rasa cukup, nafkah tu adalah berapa duit yang walaupun 100, walaupun 150, walaupun 200 kena bagi. Suami yang tak bagi kira hutang. Dosa besar kalau tak bagi. Dan yang ke-6, yang ni paling penting, semayang. 80% rumah tangga yang dia pemain tu nak bercerai, bila tanya rumah tangga semayang ke tidak, majoriti tak semayang. Bukan kata orang semayang wajib takkan bercerai, tak. Tetapi antara punca besar rumah tangga jadi kosong, rumah tangga menjadi porak-poranda adalah orang yang meninggalkan solat. Maka tolong, berapa besar pun kesalahan kita buat, solat jangan pernah ditinggalkan. Better late than never. Lambat tak apa, buat sekarang, ubah sekarang, qada sekarang. Mana yang kita perlu usahakan. Kalau suami kita tinggalkan solat, kena pesan kat dia, abang kena semayang. Isteri tak semayang, kena pesan, sayang kena solat. Sebab itu benda yang keutamaan dan kunci kebahagiaan dalam rumah tangga. Kita hilang dinding ataupun rukun tiang yang pertama, nanti kalah musibah dalam rumah tangga. Na'udzubillah. Ustaz, bila nak buat kursus kahwin, Ustaz rasa macam nak join pula rasa kan. Okey, baik Ustaz. Sahabat kita di Facebook ada satu situasi yang dia hadapi ni Ustaz. Nampak serius je kan. Bersama dengan Orin yang manis. Soalannya adalah, saya anak tunggal, perempuan dalam 5 beradik. Parent terutamanya ibu sering meletakkan tanggungjawab di bahu saya, khususnya apa-apa saja yang membabitkan kewangan. Tetapi ibu tidak pernah sedikit pun menyusahkan anak-anak lelakinya, terutama abang sulung. Alasan ibu, kesian anak lelaki banyak tanggungjawab, sedangkan saya menanggung kehidupan dan membesarkan anak sendirian. Apa yang menyedihkan bila saya enggan atau menyuarakan ketidakpuasan hati kepada saya, kenapa saya saja yang jadi mangsa? Saya pasti dimarahi dan dituduh dengki dengan adik-beradik. Walaupun saya sering membantu keluarga, saya juga anak yang ibu kata anak derhaka. Macam mana ni Ustaz? Asyik-asyik anak perempuan je yang kena. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih pada Orin yang manis yang bertanya. Mudah-mudahan kemanisan yang baik itu terus ada pada Orin ni lah. Soalan yang baik berkaitan ni, dilema yang paling tak relax punya. Kan? Stres tu, fikir. Biasanya macam ni adalah anak nombor 2. Biasanya. Biasanya mak ayah akan suka bergantung dengan anak nombor 2. Sebab anak nombor 2 ni biasanya ketika kecil, dia akan memberi ujian yang sabar paling tinggi pada mak ayah.
Tanyalah pada mana-mana parent, saya rasa anak nombor 2 ni dia punya kadang-kadang dia punya cergah tu terlebih sikit. Dia betul. Tapi kajian dibuat juga, anak yang paling bertanggungjawab juga adalah anak nombor 2. Anak yang selalu caring pada mak ayah juga anak nombor 2. Tak mengatakan semua, tapi biasa. Macam kes ni, Orin yang ni dia anak tunggal daripada 5 orang adik-beradik. Bukan anak tunggal, anak tunggal perempuan daripada 5, maksudnya 4 lelaki. Abang sulung pun lelaki. Baik, yang pertama saya ucapkan tahniah pada kak ketika mana ibu dan ayah terdorong hati minta tolong pada mana-mana anak. Maksudnya you are the trust one. You adalah anak yang paling dipercayai dan paling boleh diharap. Tu simple ya. Mak ayah ni dia kenal siapa anak-anak dia. Walaupun kau boleh kata lah, oh nanti kalau tak ni dia kata derhaka. Tak. The moment dia pilih kita, itu adalah kebaikan dan rezeki. Dia percaya, Dia percaya. Mana ada orang pilih orang yang tak percaya? Nak minta tolong ke orang yang kita tahu tak boleh harap. Dia tak minta tolong. Mungkin dia minta tolong ke abang hang, dia minta tolong ke adik apa semua ni, tapi dia pun mungkin macam alasan sangat. Kita ada orang yang dia tak ada duit tapi dia akan usaha. Effort tu yang paling penting. Cuma dalam bab ni sepatutnya tanggungjawab adalah kepada abang-abang dan adik-adik lelaki. Ini sebut dalam kitab fiqh. Apabila mak dan ayah itu fakir miskin dalam keadaan memerlukan nafkah, maka nafkah itu yang pertama kena bagi anak lelaki. Tiba-tiba mak kita, ayah kita minta kepada kita anak perempuan yang tak menjadi kewajipan. Yang pertama, kena maklum kat abang. Jangan maklum kat mak, jangan maklum kat ayah. Memang dia kecil hati, hang boleh nak minta tolong hang berkira. Kalau aku tak aku cekik hang kecil-kecil dulu. Kan kedekut tidur masin. Tak ada cerita kat mak ayah. Mak ayah kita dalam keadaan umur dia, keadaan uzur dia, sakit dia. Mungkin dia cepat terasa hati, bincang dengan abang-abang. Balong, boleh tak? Kak Ngah nak minta tolong ni, balong. Mak ngabah call. Duit tak ada, boleh tak balong? Angah pun tak ada duit, suami bagi pun 200 je sebulan, dah beli peluk dakap pergi. Kan, contohlah kan. Kena maklum, cerita cakap elok. Janganlah kita perli. Kadang telefon amboi hang apa tak jangan. Memang bila kamu berhubungan dengan orang lelaki ni, kalau bercakap dengan dia dalam keadaan kamu cabar dia akan lagi tinggi. Kamu merendah diri dengan dia, lembut dengan dia akan jadi lebih rendah insya-Allah. Cakap elok, Assalamualaikum, balong, Kak Ngah minta maaf, Acik minta maaf, boleh tak kita share bulan ni kita share seorang RM50. Angah transfer kat akaun balong lah, Angah transfer sekarang. Mesti balong tu akan rasa, huduhnya aku sebagai seorang anak, takkan aku tak tolong. Tak apa, lepas tu dapat RM250 daripada 5 orang, bantu lah. Maka saya rasa dalam bab ni dia sangat subjektif. Cuma dari segi tanggungjawab, adakah derhaka? Kalau tak bagi, tak derhaka, kak jangan risau. Kak tak derhaka, tapi kena yang akan menjadi masalah kepada adik-beradik lelaki. Sebab tu jadi tanggungjawab nafkah. Disebut dalam kitab fiqh, tanggungjawab itu berpindah kepada anak lelaki kalau dalam bab nafkah. Nafkah kepada mak ayah ni. Maka kat sini kena berhati-hati. Para suami pun anak-anak lelaki ni, patut saya kata tadi, biar cerdik sikit. Kan, duit jangan duk kira nak tukar sporim. Kan, jangan duk kira nak beli jenama casting yang best-best. Kan, jangan duk kira nak upgrade game, beli game-game yang best. Keutamaan pada mak ayah, tolong sediakan some portion untuk nafkah mak ayah agar tidak terhutang kita dengan tanggungjawab yang berat yang perlu kita jawab depan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah Ustaz, kita nak berehat seketika. Para penonton, banyak lagi akan kita kupas berkaitan dengan ibu dan suami. Kembali selepas ini, tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Dalam topik perbincangan kita, di sana ibu, di sini suami. Kadang mak-mak kita ni Ustaz, dia suka sangat nak duduk di pondok warga emas ni Ustaz. Dengar cerita Ustaz ada pondok warga emas. Jadi kita nak tahu, hospitality warga emas merupakan salah satu komponen penting yang menjadi tunjang pembangunan Murtada Dakwah Center dalam pengimaran Masjid Madad. Apakah kepentingan atau signifikan hospitality ini pada pembangunan Madad? Mungkin Ustaz boleh kongsikan Ustaz. Baik, terima kasih pada Da'i Aiman dan juga rakan-rakan penonton TV Tanyalah Ustaz yang masih setia bersama. Subhanallah, sedikit saringanlah ramai yang duk main mesej tanya, main merayu
menangis-nangis pun ada. Dia office baru ni dah makcik tu, dia kata, ustaz kalau ustaz tak mai jumpa saya tak mau balik. Sampai ugut macam tu. Saya balik daripada KL pergi jumpa dia, balik KL, mai balik KL. Nak 800 km buat takut makcik tu majuk. Tak apalah kan, yang mana kita boleh tolong, kita tolonglah. Berkaitan rumah warga emas di Madat, saya maklumkan buat masa kita buat kerjasama dengan Kak Natifah Abu untuk ada rumah orang tua-tua, rumah kasih penyayang. Yang kapasitinya hanya rumah untuk orang lelaki, ada lebih kurang 10 orang. Untuk ke depan di Madat, kita baru memulakan fasa akhir kepada arkitektur pembinaan, dan insya-Allah kita akan mula pembinaan sekitar bulan 10 nanti. Untuk warga emas, kita akan buat pengambilan paling cepat adalah pada awal tahun 2025. Cuma yang slot yang ada sekitar 40 orang saja maksimum. Bila saya sebut hospitality warga emas ni maksudnya apa? Kita ada doktor khas yang jaga makcik-makcik, pakcik-pakcik ni. Duduknya percuma, satu sen pun tak bayar. Jadi pemilihan kita mestilah orang warga emas itu dia sebatang kara ataupun memang dia datang untuk sampai akhir hayat di situ. Bukan datang nak balik setiap minggu, nak pergi pasar raya lah, nak keluar pinu, tak ada ya dah. Kita fokus kepada penjagaan ibadah mereka, makan, minum, pakai, pengajian daripada celek mata sampai pejam mata. Dan penjagaan kesihatan lah. Makcik-makcik ni ada dietitian, Ustaz. Bukan hanya pada pelajar dan makcik-makcik pada. Jadi 40 orang ni saya rasa yang dah bagi nama kat kita sekarang dah ada lebih daripada 200 ke 500 orang dah yang bagi nama. Jadi pemilihan tadi macam saya kata tadi lah, free, tak ada bayaran, tapi pemilihan dia mesti orang yang sebatang kara ataupun tak ada keluarga. Baik Ustaz, macam mana kami yang nak juga Ustaz, ketak pala-pala nak juga duduk dengan Ustaz ni, nak duduk dekat Madat, tuan-tuan. Bagusnya kebetulan dengan izin Allah, Murtada Dakwah Center duduk di satu kawasan yang kampung tu ada 7 pusat pendidikan. Sebelah Madat adanya satu tahfiz juga, tahfiz Intan. Sebelah lagi sana Ustaz Wadi Anwar, Akademi Darul Ifta. Sebelah tu ada Mahat Tahfiz Sulaimaniyah, ada Sekolah Agama Daris, adanya Mahat Tahfiz Ustaz Lutfi. So bayangkan hanya dengan dalam satu kampung, radiusnya kurang 3 km, ada 7 pusat pendidikan. Jadi apa yang kita usahakan, alhamdulillah minggu ni saya maklum minggu ni kita akan buat satu pembelian tanah 500 meter daripada lebih kurang 500 meter lah daripada Madat, dan 100 meter daripada Ustaz Wadi Anwar. Sangat cantik strategik tanah tersebut. Apa yang kita buat adalah kita akan beli dan jual, buat rumah dan kita akan jual kepada orang yang nak duduk dekat Madat. Jadi kamu tak akan duduk dalam Madat, tapi duduk di sebelah Madat. Jadi boleh datanglah dekat Madat, boleh pergi kat Ustaz Wadi Anwar dengan tempat-tempat yang lain. InsyaAllah kos mampu milik lah. Jadi di bawah yayasan kita beli tanah dan kita beli dan kita jual. Terpulang sama ada beli nak diwakafkan atau beli nak duduk. Beli wakaf pun boleh duduk juga. Tentu kalau meninggal terus diwakafkan kepada yayasan Murtada, ataupun beli kalau nak jadikan untuk kegunaan peribadi pun tak ada masalah, sebab memang kita jual rumah tersebut tu. Itu adalah inisiatif yang kita usahakanlah. Tanah cuma 6 ekar. 6 relung bersama sekitar 4 ekar sahaja. Jadi saya rasa mungkin maksimum kita boleh buat dalam tu pun mungkin 60 biji rumah ataupun 40 biji rumah. Jadi first come first serve lah. Saya rasa anggaran nilai jualan kita sekitar bawah RM250,000. Jadi rumah tu janganlah ingat rumah ada swimming pool ke apa. Rumah simple je. Dia macam studio house untuk kegunaan untuk belajar. Datang untuk lepas pencen. Hari Jumaat, Sabtu, Ahad datang di rumah tu untuk main pengajian. Lepas tu balik ya. Sebab saya setiap hari Sabtu saya akan baca kitab Penawar Bagi Hati di Madat, dan daripada Jumaat ada kelas warga emas, ada kelas Quran, ada segala mak nenek kelas daripada hari Jumaat dan Sabtu. Jadi jemputlah datang. Itu dia first come first serve Ustaz. Ya. Jadi bagaimana dengan para penonton kita yang mana cara untuk mereka mendapatkan saham akhirat di samping dapat supaya dapat mengganjarkan pahala untuk ibu dan ayah yang telah tiada ni Ustaz? Okey, baik. Alhamdulillah, bila sebut tentang Madat, kita wujudkan satu pusat komuniti yang semuanya bersifat percuma. Daripada pendidikan tahfiz, daripada rumah warga emas, rumah kucing, hotel, segala bentuk benda lah yang kita buat tu, termasuk Madat Care, hang cangkul, hang cuci, apa benda hang-hang ni semua kita membenarkan dengan cara percuma. Maka mahu tidak mahu saya perlukan pada kekuatan ekonomi, dan untuk saya seorang dengan kapasiti saya yang bukan anak Papa Mega Holding ni,
Ustaz Yaakob Isra ni sudah pastilah saya tak mampu bergerak berseorangan, tetapi saya yakin dengan dukungan dan sokongan daripada TV3 sendiri, daripada rakan-rakan penonton TV3 yang soleh-solehah belaka ni, jomlah kita buat sama-sama. Duit kita ni tuan-tuan simpan wajib akan habis. 2 minggu yang lepas ada seorang pensyarah daripada UIA datang, Ustaz, dia kata kami duit tak banyak tapi kami nak wakafkan rumah. Saya ingat rumah kecil-kecil ya Ustaz. Saya pergi di rumah di Al-Ustaz, sebelah rumah kelahiran Tun Dr. Mahathir, sebelah ya. Masya Allah, banglo saya rasa anggaran nilai tak kurang daripada 2 juta ringgit. Walaupun banglo tu dah rosak, tapi banyak lagi manfaat kita boleh buat. Tak ada duit tapi mereka buat, mereka nak jalinan pahala tu, aliran pahala sampai kepada mak ayah yang dah meninggal tu, sampai macam tu sekali. Besar pengorbanan dia. Mereka 8 beradik, payahlah nak jumpa 8 beradik tak bergaduh berharta, malah memilih untuk diwakafkan. Pensyarah daripada UIA. Banggalah saya tengok orang-orang yang baik macam ni. Jadi tuan-tuan, kita pun buat benda yang sama. Kita mengalur-alurkan tuan-tuan nak derma infak wakaf. Boleh untuk projek kita yang sedang berjalan sekarang adalah Mahat Tahfiz fasa kedua, untuk kita siapkan asrama. Untuk makluman, tahun ni ada 6,000 permohonan untuk masuk di tahfiz kita. Yang kita mampu ambil cuma 15 orang. 15 je? 15 Ustaz. Tak ada ruang dah. Kalau paksa kau, budak-budak menerak bawah katil lah. Jadi kalau siap bangunan ni kita anggarkan pada awal tahun depan. Jadi kita boleh ambil sekitar 200 pelajar lagi. Jadi saya mengajak tuan-tuan, dan siapa yang menyumbang hari ni, kita siapkan buku khas untuk slot pada pagi ni. Saya dan tim kita siapkan buku khas berkaitan bidadari dambaan suami. Maksudnya macam mana ada adab nak jadi isteri kiriman Tuhan ni. Dan macam mana nak hak yang kita perlu tunaikan. Jadi buku dia khas kita buat untuk slot kita pada pagi ni. Jadi jangan lepaskan peluang. Tuan-tuan dermalah banyak mana pun. Niat akad pembelian itu untuk sedekah. RM1 boleh, RM10 boleh, RM100 tak apa. Nak tekan unlimited pun boleh. Kau dia kata, Ustaz, pagi ni gatal tangan ni nak tekan sejuta. Alhamdulillah, settle masalah. Boleh ayat kita. Jadi mudah-mudahan Allah memberikan keberkatan. Saya tak boleh paksa tuan-tuan, cuma saya mendoakan yang terbaik pada mana yang menyumbang. Moga Allah memberikan syurga dunia dan akhirat. Moga Allah catat nama tuan-tuan sebagai dalam kalangan orang-orang yang diberikan ganjaran syurga yang paling tinggi dengan asbab sedekah jariah, niat kepada mak ayah. Dan siapa yang tak ada duit, dia kata, Ustaz, duit tak ada, relax, tak ada. Maka tuan-tuan pilah minta, tak apa, tengok ada nombor yang tertera di kaca TV tuan-tuan tu, atau pergi ke website madatcenter.com. Tuan-tuan, Ustaz, duit tak ada tapi nak juga buku, minta, insya-Allah tim kita akan bagi. Atau mana-mana yang berdekatan, jemput datang. Saya ulang, setiap hari Sabtu akan ada pengajian kitab penawar bagi hati kita tasawuf pada jam 11 pagi. Pagi tu ada kelas tajwid Quran. Untuk ibu-ibu dan ayah-ayah semua boleh datang belajar 2 jam, 9 sampai 11, dan 11 sampai 12 adalah pengajian saya sendiri akan sampaikan, itu kitab penawar bagi hati. Jadi kalau pagi tak puas hari Jumaat nak tanya soalan, kat tanyalah Ustaz, main dengan 3,000 orang memang tak adalah kau nak baca kan. Jadi boleh datang ke Madat, nak tahnik ke, tahnik budak-budak, mak ayah jangan duk main tahnik. Saya tak boleh nak tahnik, tokak tangan saya mampus lagi. Jadi saya jemputlah hari Sabtu. Kalau nak jumpa pun pada hari Sabtu, yang nak menyumbang pun boleh datang pada hari tersebut. Insya-Allah, moga Allah memberikan keberkatan dan afiah kepada kita semua. Wallahu a'lam. Ustaz boleh cerita sikit tentang masjid Ustaz? Dah macam mana dah sekarang ni? Ke dah 100% dah? Alhamdulillah, masjid dari segi kesiapan kita boleh katakan totally siap lah, kecuali ada sikit beberapa benda teknikal lah tentang elektrik sikit. Itu benda-benda tu lah yang sedang diusahakan. Dan jadi untuk masjid, Alhamdulillah setiap hari ramai datang. Kita jalankan kempen kelab budak masjid. So pada mana budak yang datang solat subuh di Masjid Madat akan diberikan duit poket RM5 setiap pagi. Setiap pagi. So setiap pagi lagi ada lebih kurang 30-40 orang budak Ustaz, main dengan baju sekolah, seronok kita buat kempen tu. Jadi kita sedang rencanakan, kita buat kerjasama dengan e-sport Kedah dengan Malaysia untuk kita buat bilik gaming sebelah masjid. So bila bilik budak datang semayang di Masjid Madat, siapa yang semayang konsisten, dia akan ada merit untuk masuk dalam bilik gaming. Jadi kita win-win kan lah. Dia datang semayang, dia korbankan sikit masa dia dengan komitmen dia. Jadi kita bagi dia main dalam bilik tu ada PS5 dan ada kelajuan internet laju yang mereka boleh main game untuk sejam ke sejam setengah saja maksimum. Kita tak mahu dia jadi ketagih pula, tapi kita nak dia sedang subuhnya. Jadi kalau nak ada anak-anak di Kedah yang datang semayang subuh, boleh datang ke Madat, dapat duit poket RM5. Kadang-kadang ayah main dalam keadaan muka terpaksa Ustaz, mayang muka cengeng nak mampu. Tapi seminggu aku seronok dia. Jadi tabiat sebab anak duk ajak. Anak saya sendiri Ustaz pukul 5 dah bangun dah. Sebab apa? Nak semayang di masjid. Alhamdulillah. Ada game bola Ustaz?
Ada. Nanti kita kita akan lawan buat ni dua. bulan 8 ni kita akan ada tournament PES dan dengan FIFA. Itu saya datang. Okey, baik para penonton sekalian, kita dah tamat dari TV3 dan kita akan sambung di TV9 lagi 30 minit lagi. Nak dengar lagi kupasan daripada Al-Fadhil Ustaz? Kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Anda sedang menyaksikan secara langsung Tanyalah Ustaz dengan topik Di Sana Ibu, Di Sini Suami. Dan anda juga boleh menonton secara langsung siaran ini secara HD di www.tonton.com.my. Okey, baiklah, kita nak teruskan pengajian kita pada hari ini bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Yaakob Yusra. Baik Ustaz, kedua-duanya adalah dambaan syurga. Dengan kita berkhidmat dengan mereka, Allah akan mudahkan jalan kita ke syurga. Namun sahabat kita ni, Siti Hajar ni, ada satu soalan menarik Ustaz. Hubungan ibu dan suami dingin. Okey. Hubungan ibu dan suami dingin disebabkan sikap ibu yang suka pertikai, saung sesuka hati dan memburukkan kepada suami dan keluarga. Tetapi ibu lebih suka duduk di rumah saya berbanding adik-beradik yang lain. Untuk berlaku adil kepada kedua-duanya, saya minta ibu untuk memberikan sedikit privacy, di mana dalam seminggu 2 hari adalah hari untuk saya bersama family. Saya terpaksa minta ihsan adik-beradik untuk bawa ibu tinggal bersama mereka ataupun pulang ke rumahnya sendiri dua sebelum mengembalikan semula. Adik-beradik okey, tapi ibu pula tak selesa. Malah ibu menganggap saya menghalaunya dan menuduh saya dan anak derhaka. Adakah saya derhaka? Ni soalan ni Ustaz. Dia tak nak rumah ni juga. Tapi yalah, suami pun kata semak je kan. Tak ada waktu privacy katanya. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih pada Kak Siti Hajar. Kalaulah yang bertanya itu sedang diuji, maka sama-sama kita doakan, panjatkan setinggi permohonan kepada Allah agar Allah memberikan kelembutan hati kepada ibunya dan diberikan kekuatan hati kepada kecekalan hati kepada suaminya. Anak kena cekal dan lembutlah, insya-Allah. Soalan yang saya rasa lebih kurang macam yang tadi juga, cuma tadi minta duit, yang ni pula minta nak duduk dan masalah duduk je tak apa. Masalah mulut jenis mulut hebiak ni. Jenis mulut morai, mulut jenis tak ada insurans punya ni kan. Dia memang saya rasa sindrom kepada orang tua-tua ni dia memang macam tu. Dia akan cuba nak perfection macam dia itu pada orang lain. Apatah lagi pada anak-anak dia, pada menantu dia. Jadi bila keadaan suami dengan ibu menjadi dingin, keutamaan secara asas hukumnya adalah suami dulu. Saya ulang, ibu dan suami tengah dingin, maka keutamaan pada isteri tadi adalah pada suami dulu. Tetapi usahakan jalan penyelesaian. Bincang dengan suami dan yang paling penting bincang dengan adik-beradik, dan paling mustahak kena terus terang dengan mak kita. Sebab punca masalah tadi dekat mak. Dia kata apa? Sang sesuka hati, buruk suami kat keluarga, mulut kata cakap, sembang merata, kena habaq. Mak, Angah suka sangat mak mai sini. Mak, Angah bersyukur sebab mak pilih Angah untuk Angah jaga mak. Tapi mak, Angah ada suami mak. Mak, janganlah mak cakap bukan-bukan kat abang. Abang baik sangat. Abang, sebelum balik kerja mesti tanya mak dulu. Tak apa. Kadang-kadang kita terpaksa cakap benda yang benda tu tak wujud pun untuk nak mendamaikan hati mak kita, untuk nak menyatukan mereka, benda tu harus dalam segi syarak. Dibolehkan. Mak tahu dah abang punyalah sayang kat mak. Abang memang diam, tapi abang sayang dekat mak. Kan? Pasal mak abang tak beli baju ni sebab apa? Tak apa. Kita olah sikit agar mak tu rasa sejuk hati. Oh, suami dia, menantu aku tu bukan anak hantu tapi menantu yang baik. Nampak senyap tapi sayang kat aku. Jadi murnikan. Kalau mak dia cakap buruk macam ni, Angah tak boleh nak tolong. Mak tahu kan syurga Angah dekat dia. Tapi tidak merendahkan sikit pun mak punya, mak sebagai mak cek. Contohlah kan, cakap elok. Dan suami juga dalam bab ni saya rasa kadang-kadang kena toleransi. Saya tahu teranglah, saya puji, saya tengok macam mana ayah saya sendiri, masya-Allah.
jaga mak ni sampai ayah saya tak pernah berpisah lebih 2 minggu dengan mak. Tok saya lah, demam. Sekarang basuh berak, kencing, pakai. Tok saya dah uzur dekat 90 tahun. Dan tok saya sendiri pun tak boleh duduk dengan ayah. Tapi biasa mulut dia memang sempoi lah. Mulut tua-tua mak 90, mulut tak relax kan. Tapi kalau saya dibesarkan bila mak saya meninggal kecil, saya besar dengan tok. Dia alhamdulillah adik-beradik kami 9 beradik lah yang duk jaga tok sekarang. Waktu dia masuk hospital pun adik-beradik lah. Kerana pak mentua saya sama. Lepas mana Muhammad Samad, Tok Nek meninggal. Jadi Tok Wan meduk dengan Umi. Umi tu mak mentua saya lah. Masya Allah, jaga 5 star jaga. Kadang itu pak mentua abang kata, Yakub tengoklah boyfriend dia balik. Maksudnya boyfriend tu ayah lah. Mak mentua saya akan memang serve betul-betul. Tapi satu ya, pak mentua betapa bila orang yang orang kata yang murni hati, dia kata apa, tak apalah, hari ni abah korbankan kongsi Umi dengan tok, dengan tok kami lah kan, kongsi Umi dengan tok. Kalau bila dia ajak anak, bila ayah dia mak mentua saya jaga betul-betul lah dengan izin suami. Mudah-mudahan nanti anak-anak abah, menantu abah jaga abah macam tu. Cuba tengok. Satu teladan. Ya, teladan. Saya terus kata, ya Allah Rabbi, terima kasih Allah bagi pak mentua yang tak relax. Baguslah. Dia boleh redha macam tu depan kita sebagai menantu. Tu tuan-tuan, respect dia. Saya jadi respect dan suspek gila. Kan? Bukan dengan perbuatan tu. Sebab tu, itulah teladan. Jadi, suami cuba pujuk hati. Kalau mak mentua macam tu pun, apalah, sabar. Belikan tembat sumbat dalam telinga. Dia kata apa, tak dengar, tak asal sakit hati. Kan? Bila elakkan daripada mungkin berjumpa, tapi bagi izin isteri untuk khidmat. Dan sebagai mak ayah, tolong dalam bab ni. Kita pergi numpang rumah anak-anak, walaupun dia anak kita, maka tolong tahu kita sebagai tetamu. Jangan rasa kita sebagai tuan rumah. Apa yang kita dibesarkan dengan cara hidup kita, kita bangun awal buat macam ni, jangan paksa mereka untuk buat. Kita tetamu. Mana ada tetamu pi suka hati nak perbetulkan law and enforcement dalam satu rumah. Saya pi negara mana-mana, luar negara. Masuk negara Singapura, tiba-tiba saya nak paksa Singapura ikut perundangan kita. Mana boleh? Orang Singapura, main Malaysia, mana boleh ikut perundangan suka hati macam tu? Maka sama. Walaupun tuan-tuan sebagai mak dan ayah, the moment kita pergi, Rasulullah ajar. Entah dalam sirah, suatu hari Nabi pergi kepada rumah Fatimah radhiyallahu anha. Sebab apa? Pagi tu Sayyidina Ali kebetulan kali pertama tak pergi sembahyang di masjid. So Nabi susah hati, takut dia sakit ke, demam ke. Tengok adat Nabi ajak apa. Yang pertama, Nabi bagi salam dekat rumah anak menantu dia. Padahal tu rumah anak dengan menantu dia, bagi salam. Kita ikut terpa masuk, ikut teradap. Pintu belakang, pintu depan tak bagi salam. Bagi salam. Fatimah mai. Fatimah tanya, wahai ayah, ada apa? Tak terus pergi, minta izin suami dulu. Sampai macam tu Nabi ajak kita. Nabi ajak kita. Tiba-tiba kita nak rasa lebih power, lebih pandai, maka tolong kita betulkan. Adab tetap ada, batasannya tetap ada, walaupun dia adalah menantu kita, walaupun dia adalah anak kita. Ingat, dah berpindah hak milik, wajib kena menghormati suami dia, adalah keutamaan dia. Hatta kita nak masuk rumah pun dengan izin suami tersebut. Ini Rasulullah ajarkan. Maka moga Allah memberikan kemurnian hati pada Kak Siti Hajar kita. Wallahu a'lam. Masya-Allah Ustaz. Masalah sekarang ni Ustaz, isteri ni tak bekerja. Mak ni nak duduk dengan anak perempuan dia ni. Yang kena tanggungnya adalah menantu yang lelaki ni Ustaz kan. Jadi sebagai seorang isteri ni Ustaz kan, dia ada adik-beradik macam tadilah, adik-beradik lelaki 4 orang. Adakah dia boleh minta dengan adik-beradik lain, buat main duit seorang sikit, aku nak tanggung mak ni? Takkan laki aku pula nak tanggung mak kita. Jadi macam mana daripada sudut pengurusan duit tu Ustaz, sebagai anak perempuan yang mungkin Kak Long lah, Kak Long ni nak kena berlemak ni kan, boleh tak dia nak claim dengan adik-beradik dia yang lain ni Ustaz? Bagaimana Ustaz? Apa pandangan Ustaz? Baik, bukan pandangan saya lah, tapi pandangan yang dah dibahaskan banyak oleh para ulama. Apabila nafkah ibu dan ayah, yang pertama kepada anak lelaki. Kalau anak lelaki ni tak settle, barulah berpindah kepada anak perempuan. Malah disebutkan dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i, dalam bab perbahasan nafkah anak-anak ni, yang lelaki memikul sekurang-kurangnya 2 bahagian daripada perempuan. Macam faraid. 2 bahagian lebih daripada, yang ni yang disebut oleh Imam Nawawi, yang lelaki memikul 2 bahagian berbanding perempuan. Maksudnya, kalaulah kita kata kita letakkan benchmark dia 500 sebulan total adik-beradik kena himpun. Kita ada berapa orang? Contohnya kita ada 2 orang adik-beradik, maka yang lelaki kena 2 bahagian. 2 bahagian daripada 500 berapa? Istilah kita kata RM333.
Yang perempuan bayar RM170. Itu saja. Itu saya bagi contoh analogi yang mudah. Maksudnya, adakah menjadi kewajipan? Wajib yang Kak Long tadi, kena abang kat adik dia. Kak Abang Ngah, Abang Cik, Abang Tam, apa dengan nak buat leceh. Bulan ni kita pakai kongsi ramai-ramai. Mak duk tala kat aku seorang, saya lagi hampa masuk api Melaka kot. Sebab apa? Duk abai tanggungjawab kepada mak yang memerlukan nafkah. Itu keadaan pada mak ayah yang miskin atau fakir yang perlukan pada tanggungan. Tapi kalau mak ayah tu pun dah memang T20 kan, air mak pun sempoi gelang pulut dakat sampai ke lengan, maka tak menjadi kewajipan nafkah. Cuma huduh sangat kalau tak bagi. Dia tak jadi kewajipan tapi huduh sangat tak bagi. Saya ulang, huduh, tak huduh kan. Tak Duit comel lah, nampak tak comel lah. Duit gaji 5-6 ribu, takkan nak ambil 200 sebulan bagi kat mak kedekut Tedong Masin. Kalau tahu panggil macam ni, biar tak usah duk beli ubat nyamuk, biar nyamuk ketik kecil-kecil dulu kan. Tak payahlah duk nak kipas kalau panas, biar keluar meramu yang perlu kan. Tapi dia sayang kita, dia tolong kita. Maka why not, inilah ruang kita nak balas jasa. Para ulama kata apa? Nak balas jasa mak yang bagi susu kita setitik pun tak mampu. Kalau kita beli dengan bagi dunia sekalipun kat dia. Tapi adab sebagai anak, tolonglah. Adab sebagai menantu, bantulah. Dan kita buat, kita akan dapat balik, insya-Allah. Okey Ustaz, satu lagi soalan Ustaz, berkaitan dengan ibu ini sendiri Ustaz. Dia sebenarnya dia tahu anak dia ni tak berapa nak pandai masak. Jadi dia nak cover line anak dia yang tak pandai masak ni, dia duduk sekali dengan anaknya supaya apa? Supaya menantunya puas hatilah, dapat makan makanan yang sedap. Ada juga jenis mak mertua yang bagus macam tu Ustaz. Kita dah berehat seketika. Para penonton jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Di sana ibu, di sini suami. Dan bagaimana Ustaz, tadi sebelum rehat kita ada bincangkan berkaitan dengan mak mentua ni Ustaz. Bagus orang dia. Dia tahu anak dia ni, yelah, biasa anak bongsu kan, kadang ada yang, ini tak semua tak semua tau. Ada yang tak pandai masak, tak pandai uruskan rumah dan sebagainya. Jadi dia memilih untuk duduk bersama dengan anak perempuannya ni supaya apa? Supaya menantunya tak komplain nanti Ustaz. Apa pandangan Ustaz? Baik, tu kata mom is always mom. Mak ni tua macam mana pun tetap mak. Betul kan? Even 100 tahun pun dia, kalau dia waras, dia tetap akan jadi mak. Peranan dia tu kan? Dan kita tak nafikan banyak kadang-kadang mak-mak yang duduk dengan anak-anak sebab nak cover anak dia yang kurang pandai. Pada saya dalam rumah tangga ni, dia bukan pada kepandaian tapi pada kesungguhan tu. Saya tengoklah, saya ambil contoh dalam isteri saya. Alhamdulillah, isteri saya orang yang suka masak. Jadi tak ada masalah lah alhamdulillah dalam bab memasak. Saya tengok kakak adik-beradik perempuan saya, ada yang pandai dan ada yang dia bukan tak pandai tapi dia suka buat ada lain, suka kemas. Dulu bila kami 9 beradik Ustaz, jadi kami suka dibahagikan kerja. Yang ni masak, yang ni tolong kemas, yang ni tukar lipat baju. Jadi dia ada dia punya pengkhususan tu. Jadi bila cuma saya tengok bagusnya, contoh macam kak saya yang sulung memang pandai masak. Memang sedap, tak relax, tak guling-guling lah kalau dia masak. Yang nombor 2, kak Ufa saya, kak nombor 2 saya tu, masaknya mungkin kurang sikit tapi dia suka kemas, dia rajin, dia dalam pendidikan, dia lah tempat rujukan kami tu adik-adik, sebab dia belajar memang kismis terlebih. Memang pandai, kak saya tu memang pandai, masya-Allah. Jadi cuma saya tengok satu teladan yang baik. Bila nak berkahwin, dia tanya suami dia suka makan apa. Suami dia suka makan gulai, dia belajar buat gulai. Tuan-tuan, gulai dia kalau rekod tuan-tuan, nombor 2 paling sedap di dunia. Nombor 2? Nombor 1 saya tak tahu siapa. Nampak kata sedap, memang sedap. Walaupun dia bukan pandai memasak untuk semua, tapi dia fokus kepada apa yang suami dia nak. Bukan susah pun. Bukan nak kena 4 tahun degree pun, nak kena bentang Viva pun. Pergi belajar, cari siapa yang dah masak sedap, yang tanya suami dia suka masak, yang masakan siapa? Mak dia. Dia pergi jumpa bakal mak mentua tu. Belajar cara masak gulai macam mana mak boleh buat. Tapi daripada situ dia olah lama-lama. Okey, nombor 2 suami dia suka apa pula?
Sebab tu tak salah bakal isteri tanya, you suka makan apa? Kan? Suami pun janganlah duk buat macam nak buat jadi boya sangat, manis-manis sangat. Oh, you tak apa, dengan you I makan kicap saja pun tak apa. Tu seduk bohong lah, abang lah suka makan apa. Ni lepas nikah kata you asyik makan kicap. Dulu abang minta kicap, minta toyu, saya bagi toyu lah hari-hari. Kan? Janganlah, abang lah. Contoh kita suka apa? Suka makan masak lemak, salad, agar bakal isteri kita tu sekurang-kurangnya boleh belajar. Yang bakal isteri pun kena usaha lah. Atau kata mak akan jadi mak, tapi sampai bila mak nak terus jaga kita? Biarlah sampai keadaan kita pula jaga mak. Senangkan hati mak ayah pun, itu penjagaan yang baik. Menenangkan insya-Allah. Masya-Allah. Baik Ustaz, sahabat kita ada satu soalan menarik bersama dengan Dianti Soraya. Soalannya Ustaz, saya ada situasi di mana ibu tak puas hati kerana tidak membawanya bersama menunaikan umrah, sehingga ibu pernah kata dia bermimpi jika saya ke umrah dan menaja suami, ibu tidak halal dunia akhirat. Walhal saya dan suami ke sana hasil duit tabungan bersama. Kami turut membawa anak kami. Saya sedih sebab bukankah sepatutnya seorang ibu meredai anaknya pertama kali hendak menjejakkan kaki ke rumah Allah SWT, memandangkan ibu sudah pernah ke sana. Okey, berat ni Ustaz. Ni cabaran betul soalan-soalan ni, masya-Allah. Sebab yang kita risau dalam soalan ni, yang menonton ni ada yang bertesteskan mak, ada yang bertesteskan anak. Jadi dilema juga saya nak jawab. Sekejap lagi saya jawab ni, maklum marah saya, maklum main tokak saya kat Madat, jenuh saya. Cuma dalam bab ni, sebelum saya nak menjawab, saya nak mengajaklah baki-baki terakhir ruang yang ada sekitar masih 2,200 orang yang sedang menonton. Alangkah baik dan cantiknya tuan-tuan bantu untuk sebar-sebarkan majlis ilmu kita pada pagi ni, dan majlis ilmu pada pagi-pagi yang lain. Setiap kali tanyalah ustaz, tuan-tuan jadi orang yang paling awal sebarkan kebaikan daripada bacaan Yasin sampailah habis penutup. So kalau ada 2,200 yang sedang menonton ni, tekan butang share, automatik 2,000 yang lain akan dapat kebaikan. Jadi kalau tak buat tu, saya rasa satu kezaliman pada diri sendiri. Saya tak rugi apa tuan-tuan, TV3 tak rugi apa-apa. Yang rugi kita lah orang yang boleh buat kebaikan tapi kita pilih untuk tak buat. Jadi tekan butang share, tak susah pun. Saya kata tadi tak ada lagi yang patah jari pergi hospital sebab apa? Doktor tanya, patah jari sebab tekan butang share begini. Kalau ada, tentang claim insurans kat saya atau apa. Baik, kita respon kepada soalan Dianti Suraya. Soalan yang baik. Maksudnya dia pergi umrah dengan suami, itu pun hasil tabungan bersama, bukan dia sponsor. Mak ni pula buah mimpi pula dah. Mimpi mengarut apa mak tak basuh kaki ni. Malong basuh kaki, malong nak tidur. Jangan buat lolak sangat. Kan mimpi pelik-pelik ni mimpi daripada iblis, daripada setan. Ada mimpi kalau dia sampai tak redha. Tuan-tuan, umrah ni sekali je wajib pergi. Haji umrah ni sekali je wajib pergi. Yang maklum gigih nak pergi banyak kali buat apa? Simpanlah duit banyak-banyak. Yang maklum beli peluk dekat buat apa? Nah, jangan marah ke anak. Kakak yang kak Dianti Suraya, kalau kak yang terlibat dalam bab ni, pergi je umrah, tak ada masalah. Nama pun tabungan bersama. Sebab tu kata hak mak ayah yang patut kita taat ni ada hak dia. Tapi hak suami yang patut kita taat itu menjadi keutamaan. Kalau duit kak sendiri nak taja suami pun tak ada masalah. Sebab itu adalah syurga kak. Tapi ni tabungan bersama. Cuma pada saya pergi habaq kat mak, ni duit saya, duit Along dengan abang, kami kongsi sama-sama, bukan duit Along nak cari duit mana. Kan? Mak kedekut tidur masih bukan bagi duit banyak pun kat Along. Kan? Duit belanja sekolah bagi RM1, tu pun petang minta beli 5 kupang. Kan? Jadi ni duit simpanan. Fahamkan mak agar tak wujudnya stigma yang tak best. Kadang-kadang kita rasa biar aku diam je lah, dia faham-faham. Tak, kalau dia dah bagi red flag yang tak best awal-awal, kena abang kat dia. Ni dia bagi dah hin awal. Kalau hampir kok, aku tak halal hang kira anak dah haka. Dari segi hukum, perbuatan kita tu tak salah. Penghukuman dia sebagai derhaka tu pun tidaklah dikira sah. Cuma dia tak sedar hati, dia tak best lah. Balik nanti dia tarik muka com, kita duk buat umrah kat sana, kat sini dia doa pelik-pelik sekali lagi, dia maki kita dan sebagainya. Jadi simple ya kak pergi jumpa dengan mak. Habaq kat mak ni duit abang simpan tau, bukan duit cek, abang bawa cek. Bagi tahu kat mak. Kalau perlu, minta maaf, kalau perlu untuk kita berhelah sekejap, helah lah abang kena mak. Walaupun duit kita abang ada mak, ni abang belanja. Sebab kita tahu dah, sebab dia bagi red flag. Kalau dia tak abang apa tak apa. Kalau dia tak abang apa tak apa. Ni dia habaq dah, kalau hampir kok masuk api Melaka. Penat lah. Penat kan kita. Kita habaq siap-siap, mak sekian-sekian macam ni. Agar
Kurang-kurang dia tahu, oh, ni bukan duit anak aku. Takkan dia nak halang aku, menantu dia, untuk bawa anak perempuan aku. Boleh sebab mimpi nak bawa. Anak bawa aku. Ni cerita kasih selamat ni. Kan? Kan? Berguling-guling kat kubur lagi. Jadi, kita mengharapkan yang terbaik lah. Dalam rumah tangga ni, keharmonian ni sebenarnya komunikasi. Communication itu adalah menjadi satu titik yang paling penting. Kan, ada keadaan yang perlu diberitahu dan ada keadaan yang perlu dirahsiakan, maka letakkan timbal balik yang terbaik itu adalah pada diri kita. Kita tahu rasionalnya kat mana. Nah, baik Ustaz, mungkin sebagai hujung-hujung ni Ustaz, di sebalik ataupun di samping keutamaan kita dalam mentaati suami itu Ustaz, yang perlu kita letakkan di hadapan, banyak lagi sebenarnya jalan-jalan untuk kita berbakti kepada kedua ibu bapa kita. Betul Ustaz? Mungkin di hujung-hujung ni Ustaz boleh susunkan kepada kita apakah pelan tindakan yang perlu kita lakukan di samping kita mentaati suami, kita juga menghormati kedua ibu bapa kita Ustaz. Pelan tindakan. Baik, terima kasih kepada sahabat saya yang amat soleh, Da'i Aiman, subhanallah, sonok saya berkenalan dengan orang yang baik, orang soleh macam Da'i Aiman dan rakan-rakan yang lain, termasuk penonton-penonton belaka. Yang soalan semua hebat-hebat pagi ni, subhanallah. Saya yakin kalau dihimpunkan ada lebih daripada 500 soalan. Kan, meninggal saya kalau tak jawab. Kalau nak jawab semua meninggal saya rasa. Cuma satu bentuk benda yang kita dapat simpulkan pada pagi ni, Nabi SAW sebut dalam satu hadis. Nabi kata apa? Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dengan ahli keluarga. Siapa ahli keluarga kita? Isteri, suami, mak ayah, adik-beradik, anak-anak. Itulah jaringan ahli keluarga kita. If you want to be the best, be the best for them. Jadi yang terbaik. And saya katalah saya ada 2 mak mentua. Oh lagilah. Kena jaga, maring, jom kita keluar, pergi mana? Pergi pasar raya. Mau nak beli apa, beli. Sampai dia rasa bersalah. Tak apa, biar dia rasa bersalah. Duit kita boleh cari. Tapi kebahagiaan dia, doa dia, kebaikan dia kepada kita, kena usahakan. Kalau Allah takdirkanlah rumah tangga tu jodoh tak panjang pun, tak panjangnya hanya dengan pasangan kita, dengan mak ayah. Haram mu'abbad disebut. Mereka jadi orang yang haram mu'abbad ni selama-lamanya ikatan tu dengan kita. Maka jagalah. Nah, jadi tolong jaga. Dan dalam bab ni saya rasa toleransi lah. Nah, suami dan ibu itu perlu bertoleransi. Pegang satu benda tuan, perkataan dia, what you give you get more. Saya ulang, what you give you get more. Apa yang kita bagi, apa yang kita korbankan, Allah akan pulangkan lebih. Seorang suami meredai isterinya untuk taat kepada untuk berbakti kepada ibu dan ayah dia ataupun mak dengan mertua kita, maka tuan-tuan, nescaya Allah akan lembutkan hati-hati kita seperti mana tuan-tuan bagi kelembutan sekarang. Kalau hari ini tuan-tuan tengok ada masalah dengan mak mentua ada masalah dengan menantu, maka tuan-tuan belajar walakin ya'fu wa yasfahu, untuk memaafkan. Tuan-tuan percayalah, Allah akan memberikan kemaafan daripada kesalahan-kesalahan kita yang lain dengan rahmat Allah. Maka tuan-tuan, konteks di hari ini adalah kita saling berlapang dada, maka Allah akan memberikan kebaikan kepada kita dunia dan akhirat. Jangan duk deep heart sangat, jangan tua-tua nak merajuk, uduh. Nah, Pak Long pun jangan duk merajuk sangatlah. Jadi moga itu adalah satu bentuk tambatan yang baik untuk kita semua. Wallahu a'lam bissawab. Masya-Allah Ustaz. Mungkin sedikit doa ringkas sebagai doa penutup. Tafadhal Ustaz. Baik, jom kita sama-sama doa, moga ada keberkatan untuk pertemuan kita pada pagi ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amaka fi mazidah. Ya Allah, Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami, kedua ibu dan ayah kami, guru-guru kami, pemimpin-pemimpin kami, sama ada dalam keadaan kami sedar atau kami tak sedar, ya Allah. Ya Latif, lembutkan hati kami, ya Allah. Hati kami keras dengan dosa dan maksiat telah kami lakukan, ya Allah. Ya Allah, pada pagi ini kami berhimpun atas satu tujuan, untuk mendapatkan ilmu yang baik di sisimu, ya Allah. Kefahaman yang menjadi bekal kepada kehidupan praktikal kami, ya Allah. Ya Allah, pada kami yang ada suami, terkadang kami kasar dengan suami kami. Kami maki je, kami cakap seolah kami betul semua, ya Allah. Kami terlupa kami sebagai seorang isteri banyak tanggungjawab dan hak yang kami jaga pada suami kami. Ya Allah, sebagai suami, kadang-kadang kami selalu menggunakan kuasa veto kami kepada isteri kami. Kadang-kadang kami menyuruh dia buat benda yang tak sepatutnya dia buat, ya Allah. Kami membebankan dia dengan banyak kerja-kerja rumah yang patutnya itu kerja kami, ya Allah. Dia korbankan banyak untuk kami, Allah. Allah, masukkan isteri kami dan suami kami ke dalam syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, sebagai mak ayah kami banyak buat salah. Kadang-kadang kami menzalimi anak-anak kami, ya Allah. Kami mengambil masa mereka, kami mengambil hak mereka,
mereka. Kami kata mereka dengan perkataan yang tak sepatutnya kami keluarkan ya Allah. Kami berikan teladan yang buruk pada mereka ya Allah. Maka ampunkan dosa kami sebagai mak ayah ya Allah. Maka ya Allah, hari ini kalau ada daripada kalangan kami yang ada masalah pecah belah dalam rumah tangga, pergaduhan, suram ataupun perkara yang dingin yang tak baik, maka kau satukanlah hati-hati kami, keluarga kami dengan kebaikan rahmat di sisi-Mu ya Allah. Ya Allah, pada kami yang ada mak ayah, keizinkanlah kami dapat berbakti kepada mereka, perelokkan akhlak kami di hadapan mereka, lunak rendahkan suara kami saat kami berbicara dengan mereka. Ya Allah, pada kami yang sakit kesembuhkanlah penyakit kami, pada kami yang jahil kurniakan kefahaman ilmu kepada kami, pada kami yang masih makan harta haram, riba dan syubha, maka ampunkan semua dosa-dosa bagi kami ya Allah. Pada penonton-penonton yang pada pagi ini ya Allah, walaupun kami berjauhan ribuan kilometer ya Allah, tetapi kau dekatkanlah kami dengan kalimah la ilallah Muhammad Rasulullah. Berkatilah ilmu yang diberikan pada pagi ini, bukan pada yang menyampai, pada apa yang disampaikan ya Allah. Kami semua pendosa, maka ampunkan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Masya-Allah, terima kasih Al-Fadhil Ustaz. Kepada para penonton yang mungkin terlepas info ataupun siaran daripada awal, catch up semula di aplikasi Tonton dengan muat turun dan langgan sekarang. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz atas penjelasan diberikan. Terima kasih kepada para penonton. Saya Daya Aiman, mohon maaf di atas lanjur kata terlajak bicara. Ada rezeki kita jumpa lagi. Illa liqa ma'assalamah. Kita tutup majlis dengan kafaratul majlis dan suratul as. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Kita jumpa lagi. Like dakwah, share ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.